Untuk soalan assignment yang keempat, okey, kita akan menggunakan trigonometry substitution. Okey, jadi untuk trigonometry substitution, pelajar perlu ingat 3 bentuk utama. Kenapa perlu ingat? Sebab kita nak pilih U kan? Kita nak pilih U. Jadi, bentuk yang pertama kalau tengok A kuasa 2 tolak punca kuasa X. Jadi, kalau ada bentuk yang ni, pelajar perlu tahu yang kita boleh tukarkan kepada 1 tolak sin kuasa 2X. Jadi, pilihan U untuk bentuk yang pertama adalah okey, maafkan saya bukan U tapi X. Okey, jadi kita boleh gantikan X dengan A sin theta. Okey, manakala yang kedua, untuk kes yang kedua kita gunakan gantian X sebagai A tangent theta, dan bentuk yang ketiga kita gunakan gantian U sebagai A secant theta. Okey, jadi kalau perhatikan dari soalan yang kita ada sekarang in this form. So antara bentuk yang pertama, kedua dan yang ketiga. Okey, kalau kita perhatikan 4 tolak X kuasa 2. Okey, perhatikan bentuknya adalah sama dengan bentuk yang pertama. Okey, jadi dari sini kita tahu yang A kuasa 2 sama dengan 4. Jadi A kita dalam kes ni adalah 2. Maka X kita boleh gantikan dengan 2 sin theta. Okey, bila X adalah 2 sin theta, di X per d theta, okey, bila kita integrate, kita akan dapat 2 cos theta d theta. Okey, tapi disebabkan sekarang kita nak gantikan semua X. Sebab trigo kan? Disebabkan trigo, okey, X kita kena gantikan kepada d theta. Jadi dx. Kenapa saya letak ni? Yang ni tak ada lagi So dx kita, okey, dx 2 cos theta d theta. Sekarang kita masukkan, kita gantikan semua X dengan d theta. Kenapa gantikan X dengan d theta? Sebab dia trigonometri kena dalam sebutan theta. Okey, jadi kita akan dapat yang pertama sekali, 1. 1 dapat 1 lah kan? Bahagi X kuasa 2. X kita adalah 2 sin theta. Jangan lupa letak kuasa 2. Punca kuasa 4 tolak X kita adalah 2 sin theta kuasa 2. Dan dx kita adalah 2 cos theta d theta. Okey, jadi kita permudahkan sikit. 2 cos theta. Okey, so 2 sin kuasa 2 theta akan jadi 2 kuasa 2, so 4 lah kan? 4 sin kuasa 2 theta. Punca kuasa 4 tolak, samalah kita expand kuasa 2 akan dapat 4 sin kuasa 2 theta d theta. Nak letak d theta kat sini pun boleh je sebenarnya. Takut nanti tak nampak kan d theta kat sini. Pun boleh. Okey. Next, apa yang kita boleh buat lagi? Okey, apa kata kalau kita cuba permudahkan. 1 kita boleh cancel dengan 2 boleh cancel dengan 4, so tinggal 2. Jadi cos theta d theta. Okey, 2 sin kuasa 2 theta. 2 ni
2, 4. Kita keluarkan, so tinggal dalam kurungan 1 tolak sin kuasa 2 theta. Okey, apa lagi yang kita boleh buat ni? Okey, bila sampai kat sini, perhatikan, do you familiar with this trigonometry equation? Kita biasa jumpakan. Saya rasa dari sekolah dulu pun kita dah biasakan. Yang ni saya silap ni, kuasa 2 daripada sini. Okey, jadi kat sini semua ni kita boleh gantikan dengan cos kuasa 2 theta. Jadi apa kita dapat bila kita dah gantikan cos theta bagi 2 sin kuasa 2 theta punca kuasa 4. Okey, sin kuasa 1 tolak sin kuasa 2 theta adalah cos kuasa 2 theta. Okey. Saya tertinggal di theta. Cos theta 2 sin kuasa 2 theta. Okey, punca kuasa 4 adalah 2. Punca kuasa cos kuasa 2 theta adalah cos theta. Jangan lupa di theta. Okey, so saya sambung kat sini. Sambung kat sinilah. Okey, so dari sini kita dapat apa dia? Boleh ringkaskan tak? Okey, so cos theta kita boleh cancelkan dengan cos theta. Jadi kat atas cuma tinggal 1/2 darab 2 adalah 4. Sin kuasa 2 theta di theta. Okey, jadi kita akan dapat, katakan saya berkeluar 1/4. Yang dalam cuma tinggal 1 per sin kuasa 2. So, kita boleh tukar kepada cosecant kuasa 2 theta di theta. Okey, baru senang untuk kita integrate. Bila integrate cosecant kuasa 2, maka kita akan dapat 1/4 negatif cotangent theta tambah C. Boleh permudahkan lagi lah kan. Negatif 1/4 cotangent theta tambah C. Okey, dah siap? Belum. Kenapa belum siap? Tadi kita guna penggantian daripada X kepada theta kan? Jadi jawapan akhir kita kena beri dalam bentuk X bukan theta. So, macam mana kita nak tukar semula? Macam mana nak tukar semula dis theta kepada X? Okey, jadi kita berbalik pula kepada yang kita guna gantian tadi lah. Okey, gantian tadi kita guna X sama dengan 2 sin theta. Jadi, kalau X per 2 sama dengan sin theta. X per 2 sama dengan sin theta. Okey, katakan kita lukis satu segitiga yang ada theta. Sin adalah setentang, iaitu X. Bahagikan dengan 2. 2 adalah hypotenuse. So, betul lah kan? Daripada gambar rajah ni. Okey. Untuk dapatkan sin theta adalah X per 2. Tapi kita bukannya nak sin theta, kita nak cotangent theta. Macam mana nak cari nilai tangent? Okey, nilai tangent adalah kita kena cari apakah nilai di sini. Okey, so untuk dapatkan nilai pada garis yang warna biru ni, okey, kita boleh gunakan teorem Pythagoras.
Ingat lagi kan, iaitu katakan kat sini kita letak sebagai P lah, P. Okey, P. Macam mana nak cari nilai P? So, menggunakan teorem Pythagoras. Okey. P kuasa 2 tambah X kuasa 2 akan sama dengan 2 kuasa 2. Jadi, P kuasa 2 adalah sama dengan 4 tolak X kuasa 2. So, nilai P merupakan 4 tolak X kuasa 2 punca kuasa. Maka, kita akan dapat tangent. Okey. Tangent theta adalah sama dengan, P punca kuasa 4 tolak X kuasa 2 per dengan apa? Tangent. Tangent adalah sebelah dengan setentang. Setentang kita adalah X. Jadi, kita bahagikan dengan X. Tapi, kita bukan nak cotangent kan? Mungkin awak boleh tukar kat sini pun boleh. So, cotangent adalah negatif 1/4 tangent theta tambah C. Jadi, bila kita gantikan tangent theta kat sini, kita akan dapat, alamak, dah tak muat dah. Okey, so kita akan dapat, saya pergi kat sini balik, negatif 1/4 tangent theta kita adalah punca kuasa 4 tolak X kuasa 2. Okey, dan X dia kita bawa naik atas lah. Tambahkan dengan C. Jadi, kita berbalik kepada nilai X yang kita gunakan sebagai gantian tadi. Okey, jadi X yang kita gunakan adalah X sama dengan 2 sin theta. Jadi, dari sini, X per 2 sama dengan sin theta kan? Bila kita katakan X per 2 adalah sin theta, okey, kita boleh gambarkan melalui segitiga. Di sini adalah theta. So, sin adalah setentang. Setentang kita adalah X kat sini. And then, 2 adalah pada garis hypotenuse. Jadi, bila kita dah ada X, dah ada 2, boleh tak kita cari, katakan kat sini kita tandakan nilai dia sebagai P. Boleh tak kita cari nilai P? Boleh. Menggunakan apa? Menggunakan teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras kata, macam mana? Kalau P kuasa 2, tambahkan dengan X kuasa 2, kita akan dapat 4 kuasa 2. So, P kuasa 2 adalah sama dengan, kenapa saya letak 4? Bukan 4, tetapi 2 kuasa 2. So, 2 kuasa 2 boleh dapat 4. X kuasa 2, okey, bawa ke sebelah kanan akan jadi tolak X kuasa 2. Maka, kita dapat nilai bagi P, okey, nilai bagi panjang kat sini adalah punca kuasa 1 tolak X kuasa 2. Kenapa pula 1? 4. 4 tolak X kuasa 2. Okey, jadi bila kita dapat nilai P kat sini, nilai P sama dengan 1. P adalah punca kuasa 4 tolak X kuasa 2. Boleh tak kita cari nilai tangent? Boleh. Macam mana nak dapatkan nilai tangent? Tangent theta adalah, ataupun, okey, kita letak tangent theta adalah tangent. Tangent adalah setentang. Setentang kita adalah X. Bahagikan dengan nilai P. Sebelah dia ni kan? P. So, nilai P yang kita kira tadi, kita dapat 4 tolak X kuasa 2. Tapi di sini adalah cotangent. Jadi, bila cotangent theta adalah 1 per tangent theta. Maka, kita akan dapat punca kuasa 4 tolak X kuasa 2 per X. Okey, jadi dah dapat nilai cotangent X. Kita gantikan ke dalam jawapan akhir tadilah. So, cotangent X adalah
punca kuasa 4 tolak X kuasa 2 bahagikan dengan X tambah C. Okey, boleh permudahkan lagi tak? Boleh. Bila permudahkan, kita akan dapat negatif 4 tolak X kuasa 2 bahagikan dengan 4X tambah C. Yang ni jawapan akhir. Panjangkan. So, macam mana dengan kaedah pemarkahan? So, ingat balik untuk pemarkahan, K adalah untuk kaedah dan J adalah untuk jawapan. Okey, jadi yang pertama sekali, K yang pertama adalah when you use the correct substitution. Kat sinilah you cari X 2 sin theta K1 dan juga you dapatkan nilai bagi dx. Okay, which is you substitute X dengan theta. So yang tu dapat K1. Kemudian kita gantikan nilai X tadi ke dalam integration. Okay, di sini is another K1. Kemudian seterusnya bila awak selesaikan, okay, bila potong-potong ni semua tak ada markah untuk K, cuma bila kat sini, sini, saya tunjuk tapi awak tak nampak kan. Okay, bila kat sini, you gantikan 1 tolak sin kuasa 2, okay, akan dapat cos kuasa 2. So, bagi another K1. Kemudian, langkah seterusnya adalah apabila, okay, dah simplify, dah dapat cosec ni, and then, you dapat cosecant square kan. Yang ni kita tak buat apa pun. You just do secara algebra. And then daripada this step, okay, you integrate. Integrate cosecant square akan dapat negatif cotangent. So kat sini dapat markah K1. Dah berapa markah dah? 1, 2, 3, 4. Okay. And then bila you gantikan semula, nampak effort you gantikan daripada X kepada theta, and then you cari nilai cotangent theta sebenarnya 4 tolak X kuasa 2. Okay, another K1. Dan jawapan akhir yang betul adalah J1. So, semua sekali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 markah, ya. Okay, jadi kita tengok jawapan untuk kumpulan yang pertama. Okey, langkah pertama kalau tengok ada. Nampak tak? Dia ada effort nak dapatkan gantikan X kepada 2 sin theta. Dan dia cari dx. So kat sini dia dah dapat K1. Kemudian daripada nilai K, okey, kita nampak yang dia gantikan. Ada tak dia gantikan? Tak ada kan? Dia directly dapat yang ni. Dari mana dia dapat yang ni? So, dia dah skip satu langkah. When this student skip, so dia hilang satu markah yang gantikan untuk yang ni. Okey, dia tak ada markah untuk yang ni. Disebabkan dia skip, terus dapat dekat mana dia terus dapat? Dia terus dapat kat sini. So, nampak tak? Dia dah skip 2 markah sebenarnya. K kat sini dah kosong. K kat sini pun dah kosong. Okay. So, terus dapat kat sini. And then, barulah pergi kepada cotangent ni. Sampai kat sini, barulah dia dapat markah K1. And then, okay, dia cari nilai cotangent dapat yang ni. K1. And then masukkan dalam cotangent. Okay, barulah dapat J1. Jadi grup yang pertama cuma dapat 4/6 markah. Okay, nampak tak? Okay, tak nampak? Kita cuba tengok grup yang kedua. Okay, untuk grup yang kedua, ada tak dia cuba cari X sama dengan 2 sin theta? Ada. Dan dia juga cari dx. Ada. So, kat sini akan jadi K1. Untuk yang kedua,
K yang kedua adalah dia gantikan X ke dalam theta. Yang ni pun dia macam skip kan? Yang ni you dah skip beberapa kaedah. Okey, group yang kedua juga dia dah skip K1 kat sini. Dah skip juga K1 kat sini. Terus dapat kat sini. So, 2 markah dah hilang. Okey, K0. K0. Kemudian, bila sampai kat sini, cosecant. Okey, baru dah dapat cotangent another K1. Kemudian, okey, dia ada tunjuk kat sini. Dan dapatlah cotangent is this value, K1. Dan jawapan akhir yang betul adalah J1. Jadi 1, 2, 3, 4. 4/6 markah juga untuk kumpulan yang kedua. Untuk pelajar yang ketiga. Bukan pelajar ni, grup yang ketiga. Okey. So, K yang pertama adalah dia gunakan X substitution, K1. Okey, kumpulan ni bagus. So, kita nampak step by step dia gantikan. So, kat sini adalah K1. And then, kita tengok daripada sini, dia masukkan cos kuasa 2 theta. So, another K1. Kemudian, daripada cosecant integrate. Okey, dapat K1. Kemudian, dia cari tangent theta, K1. Dan dapat jawapan akhir yang betul adalah K1. J1. So, grup ketiga sahaja yang dapat 6/6 markah.